الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita keizinan untuk menghadiri pengajian ataupun menghadiri satu daripada tamu-tamu syurga, iaitu adalah majlis ilmu. Jadi untuk kita nak pupuk minat datangnya ke majlis ilmu ini adalah salah satunya dengan cara kita kena berkawan dengan orang-orang baik, berkawan dengan orang-orang yang suka akan ilmu. Jadi bila kita dah berkawan dengan orang-orang yang suka akan ilmu, jadi kawan-kawan kita akan selalu mengajak kita untuk pergi ke majlis ilmu. Jadi itu adalah salah satu cara. Kadang-kadang kita nak pergi seorang, kita rasa macam tak kuat, segan, takut dengan ustaz dan sebagainya, takut benda-benda yang kita tak, benda-benda yang kita belum prepare, belum bersedia, macam-macam bermain dekat dalam fikiran kita. Tapi sebenarnya untuk nak menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, Man salaka al-'ilm sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Atau kama qala, barang siapa yang menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalannya untuk syurga. Jadi kalau kita menghayati hadis ini sebenarnya penting sebenarnya untuk kita terus menerus belajar. Jadi sebenarnya saya dekat depan ni, saya sangat kagum dan saya rasa macam yang berada dekat depan saya ni adalah tuan-tuan dan puan adalah insan-insan yang terpilih, hebat sebenarnya. Walaupun dalam umur yang sebegini, sepatutnya boleh berehat di rumah, main YouTube, nonton drama, betul lah, tapi sebenarnya kita pilih untuk datang ke majlis ilmu. Sebenarnya kehidupan kita yang pilih sendiri, sama ada baik ataupun buruk, sama ada baik ataupun lebih baik. Jadi hakikatnya manusia itu memang akan sibuk sebenarnya. Hakikatnya manusia itu memang akan sibuk. Kalau kita sibukkan diri kita dengan perkara yang baik, maka kuranglah perkara yang tak baik untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita tak sibukkan perkara kita dengan perkara yang baik, maka kita akan cenderung untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat ataupun jauhkan perkara yang tidak baik. Jadi Allah pilih kita untuk duduk dekat sini. Moga-moga Allah terima amal kita. Setiap langkah kita daripada rumah tadi, kalau kita naik kereta atau kita naik motor atau kita jalan kaki sebagainya, setiap langkah yang kita datang ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita dekat akhirat nanti untuk kita menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu adalah sebagai satu motivasi atau semangat bagi kita untuk kita terus menerus untuk mencari ilmu. Jadi saya pun doa juga untuk diri saya sendiri dengan umur saya yang tak berapa nak muda lagi ni. Moga-moga saya dapat juga semangat macam tuan-tuan dan puan juga. Sekarang ni dengan umur yang lebih kurang dalam lingkungan 50 lebih, 60 lebih, ada yang nak 70 dan sebagainya, sempat lagi ataupun diberi peluang lagi ataupun ingin lagi untuk pergi datang majlis ilmu. Itu salah satu perkara yang kita boleh bangga dalam diri kita sendiri sebenarnya. Tapi dalam sama macam saya beritahu tadi, kita kena pilih juga surrounding ataupun rakan-rakan yang baik tadi, yang mana dia mengajak kita melakukan kebaikan, minta kita pergi ke majlis ilmu dan sebagainya. Kadang-kadang ada satu benda yang menghalang kita untuk pergi ke majlis ilmu adalah kita takut. Betul tak? Kita takut. Kita takut ustaz tanya,
dia takut duduk depan kalau tiba-tiba kan ustaz tanya pula tak apa jawab kan takut. Jadi itu benda-benda yang selalu bermain di minda kita pada waktu kecil sebenarnya. Waktu kecil memang sistem pembelajaran dahulu yang mana seorang ustaz ataupun seorang muallim yang duduk dekat depan dengan rotan dia kan? Salah rotan, main sikit rotan, main sikit rotan, salah rotan, ataupun marah dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran pada zaman dahulu. Tapi berbeza dengan barat yang mana mereka membiarkan anak-anak ini bermain, suka datang ke sekolah yang pertama bermain. Tidak, bila perkara itu mereka dah dapat, jadi tahun demi tahun apabila mereka dah meningkat dewasa dan sebagainya, mereka suka untuk pergi ke Malaysia. Itu pada sektor orang, tapi itu adalah benda baik sebenarnya yang mana kita boleh apply. Sebab itulah pendidikan pada zaman sekarang ni untuk sekolah rendah, sekolah menengah sebagainya, tidak seharusnya seorang guru itu hanya melakukan kekerasan. Tidak sepatutnya. Sepatutnya ada cara lain untuk tackle hati, untuk puji sikit, bagi hadiah dan sebagainya, supaya dia rasa seronok untuk pergi ke kelas tu, dan dia rasa macam keterikatan dengan guru tersebut, maka dia akan cinta akan ilmu dan dia akan cinta kepada kelas pengajian, dan akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, ini kelas kita yang berapa ni? Yang kelima, masya-Allah. Yang kelima. Saya kira 3 kelas, 3 pertemuan yang mana kita dah habis surah Al-Fatihah, alhamdulillah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan habiskan part yang kedua dalam doa iftitah, yang mana kita baca pada setiap kali solat kita baca doa iftitah, doa pembukaan. Jadi separuh dah kita baca pada minggu lepas. Saya yakin dan percaya insya-Allah, moga-moga masih ada lagi perkataan-perkataan tu dekat dalam minda kita. Dan apabila kita gunakan setiap kali solat, ingat wajah tu wajah dia lillahi fatara samawati wal ardh. Wajah tu kita terus ingat, wajah tu kita terus ingat. Kan saya beritahu yang mana wajah tu adalah titik untuk kita fokus betul-betul. Daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki kita adalah hanya milik Allah. Jadi maksudnya ketika salat tu maksudnya kita punya tubuh badan kita hanya milik Allah. Tak boleh orang-orang lain ataupun tak boleh benda-benda yang ganggu kita. Tak boleh fikirkan kita fikir pada benda lain dan sebagainya. Jadi kita fikir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi benda tu memang payah. Benda tu memang susah. Perlukan latihan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jadi kita perlu untuk sentiasa solat, dan akhirnya insya-Allah pada satu hari nanti kita akan sampai ke titik kesempurnaan solat kita, iaitu khusyuk. Jadi kat situ barulah kita dapat kemanisan dalam solat. Tak kira apa pun kita akan solat. Solat jemaah, solat sunat. Yang paling hebat sekali adalah kita boleh bangun seperti malam untuk kita solat tahajud, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada masalah, minta dengan Allah. Kita ada masalah juga, menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi kita punya pengajian kita dalam dalam doa kita. Alhamdulillah. Jadi saya ulang balik, kita punya objektif kelas pengajian kita adalah untuk kita memahami perkara-perkara yang kita baca dalam solat. Itu yang pertama sekali. Jadi selepas kita dah memahami semua perkara-perkara apa yang kita baca dalam solat, barulah kita akan pergi kepada modul-modul yang seterusnya. Saya kira dalam bahasa Arab ini adalah perkara yang paling penting. Mana mungkin seorang itu belajar bahasa Arab, dia boleh bertutur dengan baik, tapi solat tidak khusyuk. Seorang itu boleh membuat karangan panjang, tapi solat itu tidak khusyuk, jauh sekali. Tapi kita nak yang mana kita belajar bahasa Arab, dia punya input kat sini, output dia kat mana, kita nak praktik kat mana. Kan al-ilmu bila amal kasyajir bila thara. Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. Kan kalau kat rumah kita mesti ada pokok bunga kan, yang pokok kita nak pokok cili ke, pokok limau ke, yang kecil tu. Jadi apabila kalau kita nak tanam pokok tu, kita mesti nak ada buah dia. Itu hasil dia. Sama dia wajah ilmu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pergi ke kelas pengajian, tuan-tuan dan puan mesti bawa balik satu benda untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Kalau tak dapat bawa balik benda, itu bahaya.
kan, walaupun kita ikut kawan-kawan kita, tak apalah kita ikut pergi kelas pengajian fiqh ataupun aqidah dan sebagainya, pergilah. Tapi bila masa tu kita balik tu kita tak dapat benda, itu kita kena muhasabah hari. Tapi dalam kelas bahasa Arab saya ni, saya nak pastikan paling kurang pun tak, kalau tak semua pun separuh lah. Kalau tak dapat separuh pun suku pun jadi dah. Yang mana kita belajar betul-betul, kita dapat dan kita boleh bawa balik. Macam mana kita nak apply dalam solat kita, kan? Semua perkara-perkara yang kita baca ni, yang kita belajar ni adalah kita lalui setiap hari. Paling kurang 5 kali, paling kurang. Lagi banyak solat duha, solat qabliyah, ba'diyah, kan? Solat hajat, solat taubat, solat tahajud dan sebagainya, dengan solat-solat sunnah yang lain. Jadi tambah lagi. Jadi ini adalah kita punya, itu adalah kita punya proses output keluar. Kita belajar, kita apply dalam solat. Kalau rasa hari ni dah kelas atau pengajian yang kelima, maksudnya mungkin sedikit sebanyak dekat dalam solat kita ada perubahan. Kalau ada yang perubahan, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada perubahan, kita cuba cari lagi untuk kita bawa dalam solat kita. Moga-moga solat kita jadi lebih baik daripada masa sebelum ini, insyaAllah. Baik, minggu lepas kita dah belajar 10 perkataan baru, 10 kalimat jadid. في الدرس السابق قد درسنا 10 كلمات جديدة. Kita dah belajar 10 perkataan baru. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan sambung lebih kurang 13 perkataan baru pada hari ini, insyaAllah. Tak usah pun, sebab perkara-perkara yang banyak perkataan yang kita dah tahu sebenarnya. Tapi ada juga perkataan yang mana ada maksud lain yang kita boleh faham. Jom insyaAllah, jom kita tengok. Untuk perkataan yang pertama adalah Hanifah. Sebut perkataannya Hanifah. Ini adalah perkataan yang pertama, Hanifah. Dengan keadaan yang lurus, dengan keadaan yang hanif. Perasan tak ada orang, kalau kita jumpa seorang tu mukanya bersih, ada wajah, ada sinar di wajahnya, ataupun kalau kita muka dia tenang, itu adalah orang yang hanif. Orang yang hanif ni adalah orang yang mendekatkan ataupun mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Itu adalah orang yang hanif. Kan kita ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang bernama Hanif, ataupun anak kita sendiri yang bernama Hanif. Dia adalah seorang yang lurus, yang mendekatkan dirinya dengan Tuhannya. Hanif. Baik, mungkin kita boleh recap balik ataupun kita boleh tengok semula perkataan-perkataan yang kita dah belajar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira, lagi sempurna kebesarannya. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kan kita selalu sebut kan, kita zikir tadi, Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Dan kita, kalau kita dah tahu maksud dia apa, kita terus terbayang apa kehebatan yang mana Allah telah ciptakan kepada kita, pada bumi, pada kita punya alam galaksi dan sebagainya. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kathira, dengan banyak. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wajah tu, kat sini, yang merah kan kat sini, iaitu kita fokus. Ini adalah titik fokus kita. Aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladhi fatara, kepada yang menciptakan. Menciptakan apa? As-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Dalam keadaan lurus. Ni kita nak sambung. Yang ini warna purple. Ini kalau kita tengok warna purple ni, warna purple Hanifah. Hanifah adalah dalam keadaan lurus. Dalam keadaan lurus. Okey, dalam keadaan lurus. Muslimah, lagi berserah diri. Hanifah, Muslimah, lagi berserah diri. Yang belakang boleh nampak? Boleh Kalau tak nampak, saya boleh zoom sikit dengan saya.
sekarang ni kita punya pembelajaran abad ke-21, tak ada masalah. Kalau macam dulu kan kita tulis pakai apa? Pakai marker, pakai gapur kan. Kadang-kadang orang kalau tak nampak kan, makcik-makcik kat belakang lagi tak nampak. Ustaz, apa tu Ustaz? Tak nampak itu dhammah ke rafah Ustaz? Kecil sangat ke Ustaz? Ustaz tulis kecil pula, tak tahu. yang nak tu rabun dan sebagainya, jadi tak nampak. Jadi saya ambil pendekatan untuk besar, boleh besar kan, boleh kecil kan, tak ada masalah. Kita settlekan masalah itu. Jadi teknologi ni kita kena kuasai untuk kita dapatkan output hasil pelajaran yang baik, insyaAllah. Okey, Hanifah dalam keadaan lurus, Muslimah, lagi berserah diri, lagi berserah diri. Lagi berserah diri. Jadi kita betul-betul serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi sebenarnya. Kita doa ni, doa kita maksudnya adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya muslimah. Muslim pada minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan muslim, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Selesai. Jadi kita ada beberapa perkataan hari ini. Yang pertama, Hanifah, dalam keadaan yang lurus, Muslimah, lagi berserah diri. Wa ma ana, dan aku bukanlah minal musyrikin, daripada golongan musyrik. Inna, ini yang paling penting sekali. Inna, ada titik merah kat sini. Inna, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. La, tiada syarika. Macam mana kita nak lihatkan syarika ni? Jadi saya beritahu syarikat yang benar ada 2, 3 dan perkongsian yang ramai. Tapi untuk Allah, la syarika lahu, dan tiada sekutu bagi Allah. Adalah satu, Allahu ahad. Allah itu adalah satu yang esa, tiada sekutu baginya. La syarika lahu, wa bidzalika, dan dengan itu aku diperintahkan, umirtu wa ana minal muslimin. Umirtu, aku diperintahkan kat sini. Kan? Kalau kita belajar dalam fi'il madhi kat sini, ruftar kat sini adalah aku, umirtu. Fahimtu, saya faham. Syaritu, alhamdulillah, syaritu al-qahar, saya dah minum kopi. Alhamdulillah, sallaitu salat al-maghrib. Alhamdulillah, qara'tul Quran. Yang pernah lepas, lama dah tinggal pembualan tu kan. Jadi itu adalah kepada aku. Wa ana, dan aku juga minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan muslimin. Baik, okey, boleh? Kita dah tulis, kita dah baca, kita dah faham insyaAllah sedikit sebanyak apa yang nak berkaitan dengan doa ini. Jadi kita akan pergi pada praktikal. Kamu tinggal sini sikit. Dia punya apa nama dia? Aktiviti. Kita punya aktiviti kita supaya kita check balik kita dah ingat ke perkataan ini dengan betul ataupun tidak. Okey, boleh? Alhamdulillah. Baik, nak tanya soal kita muslimah dan muslimin macam tak sama kan? macam mana? Hanifah musliman. Musliman bukan dengan muslimin. Betul. Kan? Sama kan? Dia serta dia punya ujung dia. Apa beza?
Jawa Okey, dengan betul. Bagus soalan tu. Apa beza muslimat dengan muslimin? Muslimat dia dalam keadaan yang mufrad, satu. Berserah diri dalam keadaan terus yang lagi berserah diri. Siapa yang berserah diri? Kita yang berserah diri. Kita seorang. Kita seorang. Tapi kalau muslimin semuanya. Jadi perkataan yang mufrad adalah muslimun. Kita tulis tu. Okey, perkataan yang pertama adalah muslimun. Perkataan yang pertama adalah muslimun. Okey. Muslimun. Ni muslimun. Tetapi ini adalah satu, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab adalah mufrad. Muslimun singular. Apabila kita nak tambahkan jadi dua, dia akan jadi muslimani. Dia tambah apa? Dia tambah alif dengan nun. Jadi ini adalah untuk dua. Ataupun muslimaini pun ada juga, muslimaini pun dua juga cara tanda dia. Tapi kalau dah ramai-ramai, dia boleh jadi dua cara juga, iaitu muslimuna ataupun muslimina. Muslimuna ataupun muslimina. Tambahan huruf adalah waw nun ataupun ya. Yang ini tiga ataupun lebih. Ini membuktikan yang mana Al-Quran dia sangat spesifik, sangat detail berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Contoh dalam bahasa Inggeris, kita ada singular dan plural. Betul? Macam mana kita nak kenal singular? Yang tak ada S. Kalau ada S, dia banyak. Dua dan ke atas dia banyak. Tapi dalam Quran, dalam bahasa Arab, kita lebih spesifik. Satu, dua dan tiga ataupun lebih. Kita lebih spesifik. Sebab apa? Satu, dua tu dia sangat signifikan, sangat penting sebenarnya. Dalam bagian harta, dalam faraid, dalam isu nikah dan sebagainya, itu penting. Satu, dua, tiga dan lebih penting. Jadi dalam agama kita sangat ditekankan tentang numbers ni. Jadi sebab itulah kita kena tahu macam mana perkataan yang ada dalam Quran, sama ada singular, mufrad ataupun musanna, dua, musanna ataupun jama'. Dia kata banyak, lebih daripada tiga. Okey, boleh? Okey, selesai. Alhamdulillah, kata-kataan yang kita dah belajar pada malam ni. Jom kita baca sama-sama, insyaAllah. Bermula dengan perkataan Hanifah. Hanifah dengan keadaan lurus. Muslimah lagi berserah diri. Wama ana dan aku bukanlah min. Ataupun kalau tersambung minal musyriki, daripada golongan musyrik. Inna sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La tiada syarika lahu
syarika lahu, sekutu baginya. sekutu baginya. Wa bidzalika, Wa bidzalika, dan dengan itu, dan dengan itu umirtu, umirtu, aku diperintahkan, aku diperintahkan, wa ana, wa ana, dan aku, dan aku minal muslimin, minal muslimin, daripada golongan orang muslim. orang Okey. Baik. Doa ni kan, dalam doa kita baca dalam solat, kalau kita tersalah baca dari segi hukum tajwid, adakah batal solat? Solat tak batal. Kalau Fatihah tu penting sebab dia wajib, sebab dia sunnah. Jadi maksudnya kalau kita tersalah, maksudnya tak apa, tetapi perlu kita hati-hati, jangan kita buat salah kan. Jadi kebanyakannya ada yang salah juga. Contohnya ada kat sini, wa ana. Sebenarnya ana ni tak panjang lah sebenarnya. Kalau dalam tulisan yang betul dia, ana ni ada satu simbol. Mana simbol dia? Sambung lah Wa ana minal. Betul, wa ana minal. Betul, tapi di kat atas dia ada bulat. Kalau dalam Quran, kalau ada alif tu, yang maksudnya apa? Tak baca. Dimaksud tak wujud kan? Macam tak wujud. Jadi wa ana minal muslimin. Jangan baca wa ana minal muslimin, yang tu tersilap. Kurang tepat. Yang first itu kan saya tiba dekat sini. Kan akbar kan? Betul tak? Kan dia dah terikut dengan azan Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun dengan takbir intiqalah Allahu akbar, sampai dekat doa iftitah pun dia Allahu akbar juga. Dia tak hidupkan baris ra yang berbaris dhamma. Jadi perlu hidupkan Allahu akbar kabira pasti. Okey. Okey, apa lagi yang biasanya yang ada mistake? Sama juga kat sini, wa ma ana, sama juga dia kat sini dia ada bulat, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, inna salati, biasanya betul ni, mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi moga-moga dengan kita belajar juga ilmu tajwid, kita bacaan kita, bacaan doa kita ni dalam solat jadi betul dan tepat. Kita nak betul saja, tapi kita nak betul dan tepat. Sama juga pada kita baca surah Al-Fatihah, mesti kita tepat, betul. Dari segi hukum tadi. Baik, alhamdulillah. Baik, jom insya-Allah kita sebentar dengan masa yang masih ada, insya-Allah kita pergi dengan soal aplikasi. Soal aplikasi. Seperti biasa. Hari ni tak ada kita punya juara kita yang lepas. Tak ada bagi saya. Pernah baca. Pernah baru. Okey, jom bismillah. Kita boleh buka kita punya blukit. Pada minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan muslim, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Selesai. Jadi kita ada beberapa perkataan hari ini. Yang pertama, Hanifah, dalam keadaan yang lurus, Muslimah, lagi berserah diri. Wa ma ana, dan aku bukanlah minal musyrikin, daripada golongan musyrik. Inna, ini yang paling penting sekali. Inna, ada titik merah kat sini. Inna, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. La, tiada syarika. Macam mana kita nak lihatkan syarika ni? Jadi saya beritahu syarikat yang benar ada 2, 3 dan perkongsian yang ramai. Tapi untuk Allah, la syarika lahu, dan tiada sekutu bagi Allah adalah satu. Allahu ahad, Allah itu adalah satu, yang
yang esa. Tiada sekutu baginya, la syarika lahu wa bidzalika, dan dengan itu aku diperintahkan umirtu wa ana minal muslimin. Umirtu, aku diperintahkan kat sini. Kan kalau kita belajar dalam fi'il madhi kat sini, ruftar kat sini adalah aku, umirtu, fahimtu, saya faham, syariktu, alhamdulillah, syariktu al-qahwah, saya dah minum kopi, alhamdulillah, sallaitu salat al-maghrib, alhamdulillah, qara'tul Quran. Yang Quran lepas lama dah kena dengar pembahasan tu kan. Jadi itu tu adalah kepada aku. Wa ana, dan aku juga minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan muslimin. Baik, okey, boleh? Kita dah tulis, kita dah baca, kita dah faham insya-Allah sedikit sebanyak apa yang nak berkaitan dengan doa ini. Jadi kita akan pergi pada praktikal. Kamu tinggal nanti sikit. Dia punya apa nama ni? Allah selamat. Aktiviti. Kita punya aktiviti kita supaya kita check balik. Kita dah ingat ke perkataan ini dengan betul ataupun tidak. Okey, boleh? Alhamdulillah. Baik, nak tanya soal Kita musliman dan muslimin macam tak sama kan? macam mana? Hanifah musliman. Musliman Ah. bukan dengan muslimin. Betul. Kan? Sama kan? Boleh disebut dengan ujung dia. Apa beza? Yang Okey, betul. Bagus soalan tu. Apa beza musliman dengan muslimin? Musliman dia dalam keadaan yang mufrad, satu. Berserah diri dalam keadaan terus yang lagi berserah diri. Siapa yang berserah diri? Kita yang berserah diri. Kita seorang. Kita seorang. Tapi kalau muslimin semuanya. Jadi perkataan yang mufrad adalah muslimun. Kita tulis tu. Okey, perkataan yang pertama adalah muslimun. Perkataan yang pertama adalah muslimun. Okey. Muslimun. Ni muslimun. Tetapi ini adalah satu, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab adalah mufrad. Muslimun, singular. Apabila kita nak tambahkan jadi dua, dia akan jadi muslimani. Dia tambah apa? Dia tambah alif dengan nun. Jadi ini adalah untuk dua. Ataupun muslimaini pun ada juga, muslimaini pun dua juga cara dia, tanda dia. Tapi kalau dah ramai-ramai, dia boleh jadi dua cara juga, iaitu muslimuna ataupun muslimina. Muslimuna ataupun muslimina. Tambahan huruf adalah waw nun ataupun ya. Yang ini tiga ataupun lebih. Ini membuktikan yang mana Al-Quran dia sangat spesifik, sangat detail berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Contoh dalam bahasa Inggeris kita ada singular dan plural. Betul? Macam mana kita nak kenal singular? Yang tak ada S. Kalau ada S, dia banyak. Dua dan ke atas dia banyak. Tapi dalam Quran, dalam bahasa Arab, kita lebih spesifik. Satu, dua dan tiga ataupun lebih.
Sebab apa? Satu, dua tu dia sangat signifikan, sangat penting sebenarnya. Okay. Dalam bagian harta, dalam faraid, dalam isu nikah dan sebagainya, itu penting. Satu, dua, tiga dan lebih penting. Jadi dalam agama kita sangat ditekankan tentang numbers ni. Jadi sebab itulah kita kena tahu macam mana kata-kataan yang ada dalam Quran, sama ada singular, mufrad ataupun musanna, dua, musanna ataupun jamak. Dia kata banyak, lebih daripada tiga. Okey, boleh? Okey, selesai. Alhamdulillah, kata-kataan yang kita dah belajar pada malam ni. Jom kita baca sama-sama, insya-Allah. Bermula dengan perkataan Hanifah. Hanifah. Dengan keadaan lurus. Muslimah. Lagi berserah diri. Wama ana. Dan aku bukanlah min. Ataupun kalau tersambung minal musyriki, daripada golongan musyrik. Inna sesungguhnya salati salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La tiada syarikalahu, sekutu baginya, wa bidzalika dan dengan itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana dan aku minal muslimin, daripada golongan orang muslim. Okay. Baik, doa ni kan, dalam doa kita baca dalam solat, kalau kita tersalah baca dari segi hukum tajwid, adakah batal solat? Solat tak batal. Kalau Fatihah tu penting sebab dia wajib, sebab dia sunnah. Jadi maksudnya kalau kita salah, maksudnya tak apa, tetapi perlu kita hati-hati, jangan kita buat salah. Jadi kebanyakannya ada yang salah juga. Contohnya ada kat sini, wa ana. Sebenarnya ana ni tak panjang maksudnya. Kalau dalam tulisan yang betul dia, ana ni ada satu simbol. Simbol dia. Betul, wa ana minal. Betul, tapi di kat atas dia ada bulat. Kalau dalam Quran, kalau ada alif tu yang maksudnya apa? Tak baca. Dimaksud tak wujud kan? Macam tak wujud. Jadi wa ana minal muslimin. Jangan baca wa ana minal muslimin, yang tu tersilap. Kurang tepat. Yang first itu kan saya tegur kat sini. Kan akbar kan? Betul tak? Kan dia dah terikut dengan azan Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun dengan takbir intiqalah Allahu akbar, sampai dekat doa iftitah pun dia Allahu akbar juga. Dia tak hidupkan baris ra yang berbaris dhamma. Jadi perlu hidupkan Allahu akbar kabira pasti. Okey. Okey, apa lagi yang biasanya yang ada mistake? Sama juga kat sini, wa ma ana. Sama juga dia kat sini dia ada bulat, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, inna salati. Biasanya betul ni, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi moga-moga dengan kita belajar juga ilmu tajwid, kita bacaan doa kita ni dalam solat jadi betul dan tepat. Kita
Kita nak betul je, tapi kita nak betul dan tepat. Sama juga pada kita baca surah Al-Fatihah, mesti kita tepat, betul. Dari segi hukum tadi. Baik, Alhamdulillah. Baik, jom insyaAllah kita sebentar dengan masa yang masih ada. InsyaAllah kita pergi dengan slot aplikasi. Slot aplikasi seperti biasa. Hari ni tak ada kita punya juara kita yang lepas. Tak ada pergi Thailand. Pernah baca. Pernah baru. Okey, jom bismillah. Kita boleh buka kita punya blue doa kita dua hari ni. Dan berjiwa. Mana sikit? Mana sikit? Ada set 2 minit. Macam boleh 2 minit ni. Ui. Terus ke bawah. Ui. Okey, nanti. Gimana? Ui. Sembilan, 7, 6, 5. Oi, kena. Aduh, siapa aku? Tengok, dia untuk Aminah 45, ada satu salah. Okey, Bu Jumbi Ella. Saya Ayam kan. Dapat sayangnya. Okey, Alhamdulillah. Jadi 3 minit 3 saat tadi. Aduh. Jadi alhamdulillah ada banyak pemenang malam ni. Potong sikit ke last corner dia potong. Mana dia? Ni boleh dapat. Dia. Tadi langkah kaki kanan ada. Langkah kaki kanan. Ada gambar ke? Ada. Ada.
kita dah selesai doa iftitah. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan pergi ke bacaan solat dan rukuk, sujud, tamakninah dan seterusnya insyaAllah. Okey. Okey. Satu. Okey.